tolak. Allah yang boleh bantu kita. Jadi kita pesan dia elok lah. Pertama bab semayang lah tuan-tuan. Perempuan bersopah. Kalau boleh cepat tepat waktu. InsyaAllah. Jangan penyakit boleh berkati kemudian. Penyakit berani jangan agresif. Berani pun ada tempat. Takut pun ada cara. Sebab tu saya selalu katakan, kita lemah lembut jangan lembek. Kita tegas jangan kasar. Kita bebas jangan lepas. Depan kita percaya, belakang waspada. Sebab anak kita boleh jual kita. Sebab tu saya katakan anak saya, abang kita kena sangka baik kepada orang. Tapi bukan semua orang baik. Abang kena ingat kemalangan boleh berlaku bila masa, musuh ada di mana-mana. Kita kena waspada. Itu ayatnya. Ingat pada Allah tidak bertempat, tidak bersyarat. Itu mana ingatan, ikatan, kekuatan, keyakinan kepada Allah. InsyaAllah tuan-tuan. Baik. Sambung lagi. Penyakit pemurah jangan menyebut-nyebut sumbangan kita. Na'udzubillah min zalik. Apa yang kita buat kita jangan sebut. Tapi ada tok guru kata kalau benda tu untuk didik anak-anak didik kita boleh. Macam tok guru lah, tok guru, mursyid. Dia kata malam ni saya nak buat usaha mai lah buka puasa rumah saya. Makna dia suruh kita puasa lah tu. Takkan kita mai pergi rumah dia buat bermuka-muka puasa. Mana boleh. Tok guru kita mai buka puasa rumah saya malam ni. Makna kita suruh puasa lah Khamis ni. Tu. Takkan kita main muka macam tu muhung. Ada juga orang pergi masjid saya tu waktu buka puasa dia tak puasa. Lepas buka puasa orang balik, dia orang lain sembahyang dia balik. Dia teruk tapi budak tu gila lah bukan apa. Dia gila. Baik, sambung. Baik, penyakit cantik dia sombong. Oh dia merak buih. Merak buih jalan macam merak tapi tak boleh terbang. Tengok muka, tengok cermin dia, tengok sambil duduk kerja, tengok cermin. Ada satu kampung saya lah, orang kampung saya, dia janda. Janda umur apa atau muda ni. Dia mula-mula tak pergi kerja kelang tu, nampak belembus tak ni. Bila pipi kelang tu tak pakai baju mulut kepala. Naik bank duduk pakai mulut duduk. Bila kena dia kena. Bila melompat dia melompat. Bila terhenti dia tertelan. Mujak tak mati. Nak contoh ada depa cerita lah saya. Depa cerita. Wallahu alam ni baik okey. Baik. Cantik jangan sombong. Tu contoh Baik, penyakit malu jangan lemah. Ni malu. Aku malu nak pergi mengaji, aku malu nak pergi. Tu bukan malu. Tu bukan malu. Tu balok liat, penyegan. Makan tak malu. Tu contoh. Penyakit malu. Penyakit mulia suka menunjukkan diri. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu teringat saya kata-kata soal Luqmanul Hakim. Dikatakan Nabi, dikatakan wali. Tak apalah kita ambil Luqmanul Hakim dalam satu cerita surah Luqman. Dia kata tengok baik tuan-tuan, saya ingat balik. Dalam sembahyang jaga hati. Dalam rumah orang jaga mata, jangan duk lihat. Tengok atas ni beli di mana ni? Oh dia beli di Hanai. Oh berapa ringgit? Oh di rumah saya berada, saya beli di Amerika. Oh ni pinggan beli mana? Ni beli Langkawi. Oh saya beli di Switzerland. Oh no. Mangkuk ayunnya. Rumah orang jaga mata. Dalam sembahyang jaga hati. Allahu akbar, jaga hati. Ni dalam sembahyang jumpa kunci. Oh kunci aku tak ada TV tadi. Tu jaga. Dengan bola laksa. Saya bukan laksa. Dalam sembahyang jumpa laksa. Baik, yang ketiga kata dia. Yang ketiga, dalam majlis jaga mulut. Jangan lancang. Dalam jamuan jangan perangai bubuh tu dia sampai tak cukup pinggan. Dalam jamuan jaga. Dan satu lagi dia kata, ingat dua, lupa dua. Apa dia? Ingat Allah, ingat mati. Ingat Allah, ingat mati, ingat mati, ingat Allah, sedia bekalan, jangan buang masa. Lagi apa dia? Lupa dua. Lupa kebaikan kita kepada orang, jangan duk sebut-sebut. Dan lupa kejahatan orang pada kita. Jangan duk ulang-ulang, kita sakit hati. Lupa kebaikan kita kepada orang, lupa kejahatan orang pada kita. Lupa pada Allah, ingat pada mati. Maka kita sediakan bekalan. Dalam hati, dalam sembahyang jaga hati. Sebab hati itu adalah hati yang kosong. Jadi tuan-tuan, kualiti sembahyang. Orang tanya saya, apa kualiti hidup? Kualiti sembahyang. Jaga sembahyang, hidup cemerlang. Jaga sembahyang, hidup berkat. Okey, sambung. Penyakit penguasa. Ni orang penguasa. Dia berlebih-lebihan. Na'udzubillah. Dia boros. Na'udzubillah min zalik. Ya. Sebab tu kita syukur dengan apa Tuhan bagi kita, dia syukurlah. Memang sesuai dengan kita lah. Tak payah kita nak ubah. Nak jadi orang kaya. Tak apa boleh jadi kaya pemurah. Yang orang berkuasa, yang gila kuasa. Na'udzubillah. Kita nak orang yang manfaat kepada orang lain. InsyaAllah. Okey. Penyakit agama, jangan kena nafsu. Ni kadang-kadang nafsu. Na'udzubillah. Kita buat ikhlas. Mukhlisina lahuddin. Ni kadang-kadang buat kena tunjuk ke orang. Sambil buat qiyamul duduk masjid, duduk lihat. Duduk tanya, bagi orang tanya, siapa mengantuk? Malam, bangun tengah malam. Buat apa? Buat tahajud. Nak cerita kat orang. Duduk tunggu masa kau nak tanya. Macam budak saya. Dia pun tahu dah saya tanya. Waalaikumsalam. Kami dah semayang. Sebab selalu saya tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semayang tak belum?
Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kami dah semayang. Dua perkataan. Dia jumpa, Waalaikumsalam, kami dah semayang. Waalaikumsalam, kami dah semayang. Sebelum saya bagi kira. Budak-budak sekolah saya memang bagus, proaktif. Tak tanya, Waalaikumsalam, kami dah semayang. Bagus sungguh kalau tak. Bagus. Baik, sambung. Baik. Ni bukan lawak-lawak, tuan tepi. Kalau saya tanya, mesti dia apa? Tanya, kami dah semayang. Bagus. Baik. Sambung. Ni. Okey, Muaz bin Jabal. Ni ilmu, tuan-tuan. Muaz bin Jabal ni seorang yang paling faqih, yang paling ilmu. Dia pernah hentak jadi duta atau jadi apa, jadi kita kata jadi apa, jadi tok nakib. Dia tanya Muaz, kalau ada masalah apa hendak rujuk Allah, iaitu kepada kitabullah, hadis Rasulullah. Kalau tak ada, aku qiyas ulama. Ambil ijma' ulama. Tu je. Macam mana kealiman Abu Abarma Muaz bin Jabal. Dia kata di sini, tuan, pelajarilah ilmu, kerana mempelajarinya membawa takut pada Allah. Saya nak ulang balik. Kalau ilmu bertambah takut pada Allah, itu ilmu berkat. Tapi kalau lagi belajar, lagi sombong, lagi takabur, lagi riak, itu na'udzubillah. Itu dia bukan berkat. Kita lagi kaya, lagi pemurah, berkat. Kita lagi jadi bos, lagi mulia, akhlak yang baik, bagus. Itu contoh. Jadi majuk saya, termasuk saya lagi tua ni, lagi banyak lagi amalan kita buat, lagi banyak sumbangan kita bagi. Jangan tunggu, jangan cari. Tuan-tuan, kita fikir nak buat, bangun, bagi sihat, buat kebajikan. Kebajikan, amal soleh. Kita fikir tu, ya Allah, bagilah hari ini hari yang terbaik, buat kebaikan dan kebajikan. Umur panjang, aku cemerlang. Mati dengan Islam, mati dengan iman. Minta tiap-tiap pagi. Baik, sambung. Dia kata tunduk takut pada Allah dan menuntutnya adalah ibadah. Mencarinya ibadah, membincangnya tasbih, menyucikan Allah. Dan mencarinya jihad. Semuanya, tuan-tuan, mencari ilmu, mencari rezeki ini merupakan ibadah. Tuan-tuan. Kita kena ingat, tuan-tuan. Apa amalan yang kita lakukan untuk diri, untuk keluarga, untuk bangsa, untuk negara, dan untuk bangsa dan agama, maka itu nama ibadah. Tuan-tuan. Ya. Macam satu Pak Munir sebelah rumah saya, dia orang Sulawesi. Bini dia nama Ani. Dia kata, saya bapa haji ya. Ya. Orang Malaysia ni, kalau dia rajin, dia usaha, dia tak daya miskin. Tu orang Indonesia kata kat kita. Tapi bagus, tuan-tuan. Dia siang kerja tukang, malam hidup pasal malam lagi. Bini tukang urut orang sakit demam apa. Basuh rumah apa semua. Saya suruh dia basuh rumah. Dia datang sini sederat ya. Balik 3 tahun, tuan-tuan, beli tanah, beli rumah. Bapak Munir. Dia kata orang Malaysia orang paling malas. Kata dia, saya pesengat tak kata apa. Dia kata. Betul dia kata. Tua dah, tuan-tuan. Buat rumah PPRT, buat rumah repair. Dia kerja dia repair rumah ya. Tuan-tuan. Duit dia tiap bulan tak. Lepas tu bawa anak apa nama adik ipar dia pula. Mai, duduk dengan dia sekali. Sewa rumah 60 ringgit. Allah, bilik satu buterai ya. Tapi dia tiap bulan dapat duit. Kerja insya-Allah, badan sihat. Tengok dia pemain satu matlamat. Dapat duit sebanyak mungkin. Jangan buang masa, jangan buang tenaga. Kita guna yang manfaat, balik kita berjaya. Anak kita macam mana? Termasuk anak saya kita. Kita anak kita zon selesa. Ni gaji kecil tak mau. Itu contoh. Mereka orang kaya. Mereka kita papa. Mereka buat bendera. Nampak tulang angkal, mati di lebuh raya. Mereka tanya, marah buka, baru nak buka. Buak, celaka, masuk neraka. Tu. Jangan marah lah. Okey. Saya tinggalkan. Banyak ni, tuan-tuan. Okey, saya tinggalkan. Saya pergi yang akhir. InsyaAllah. Okey. Saya pun tak mau ambil banyak. Baik. Satu lagi kita ambil. Subhanallah. Rezeki kita ambil kaedah motivasi kita ikhlas. Guru. Baik, kita ambil sikit sebab majoriti 7% kita guru, tak nak ambil sikit kait dengan guru. Nanti ada yang nak keluar pergi jadi guru. Dah keluar guru, balik jadi guru pun tak apa. Baik. Barang siapa tidak ada adab, berarti dia tidak ada ilmu. Barang siapa tidak ada sabar, berarti dia tidak ada agama. Dan barang siapa tidak ada sifat wara', berarti dia tidak ada tidak dekat dengan Allah. Itu di antara kata Al-Imam Hasan Basri. Hasan Basri, tuan-tuan, dia hidup di Damsyik, Damaskus, Syria. Seorang ulama sufi. Dia pernah meminang Rabiatun Adawiyah. Seorang ahli sufi perempuan yang asal perempuan yang tak baik. Tapi akan jadi seorang wali, wanita yang paling terbaik. Dicerita dalam kitab, tuan-tuan. Rabiatun Adawiyah tu dia boleh semayang, dia lempak sejadah, dia boleh semayang atas sejadah atas angin. Pelik no? Pelik. Rabiatun Adawiyah tu dia boleh lempak sejadah tu boleh di atas udara, dia boleh semayang atas udara. Dia bagi 10 soalan kepada Hasan Basri, kalau hang nak pinang aku, hang jawab 10 soalan ni. Maka Hasan Basri pun buat 10 soalan tu,
hanya 10 soalan yang akhir sekali, yang ke-10 tak boleh jawab. Maka katanya kau tak layak berkahwin dengan aku. Apa soalannya? Adakah kau sebagai suami, bakal jadi suami, boleh menjamin aku ke syurga atau ke neraka? Jawapan tu Hasan Basri tak boleh jawab. Hang boleh jaminkan aku masuk syurga? Hang boleh halang aku daripada masuk neraka? Soalan tu Hasan Basri tak boleh jawab. Sebab mereka tawakal Allah. Sebab kita semua ni milik Allah, gifted anugerah. Bukan sembahyang kerana masuk syurga, bukan puasa masuk syurga. Nah, tapi kerana Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, kita bergantung kepada rahmat Allah Ta'ala saja. Baik, sambung. Ciri-ciri guru yang Muslim. Ni tengok ciri-ciri guru Muslim. Sehari seguru, sepanjang hayat dipanggil cikgu. Untung kita jadi guru, tuan-tuan. Saya untung sungguh. Walaupun dulu tak minat, sekarang alhamdulillah. Sebab apa? Doa mak saya, dia suka saya jadi cikgu. Mustajab. Tapi anak-anak saya tak mau jadi cikgu. Dia kata tak mau jadi cikgu. Itu contoh. Tak apalah, tak mau jadi apa-apa, jadi orang berguna sudah. Itu contoh, ya. Yang kedua, pengetahuan yang luas. Pertama, pengetahuan, knowledge, dunia dan akhirat. Kemudian kefahaman agama yang mendalam. Itu maknanya. Yang ketiga, pelbagai kemahiran serta keterampilan, kompeten. Maknanya kita mampu dan mampan dengan lingkungan dan cabaran untuk membina kepimpinan masa depan. Okey, satu. Dua, menghayati budaya kerja ni. Kita hari ni perhimpunan ni kita nak tingkatkan kerja kita. Ya, supaya kerja kita berkualiti, masa kita dapat manfaat, hasil kita dapat insya-Allah kepada masyarakat kita. Ya, menghayati budaya kerja dengan sebagai ibadah dan mujahadah. Mujahadah ni berjuang, struggle. Mujahid. Tuan-tuan, kita berkorban. Ya, kalau kita tengok orang Islam di Gaza, tuan-tuan, Allahu Akbar, meleleh yak mata. Depa kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan bapa, kehilangan rumah. Rumah depa hancur, tanah jadi kubur. Kita insya-Allah rumah kita bertambah. Ya, lagi bertambah besar, kereta bertambah berubah, anak bertambah. Tapi sayang, perangai tak berubah, amalan pun tak bertambah, sumbangan pun makin kalah. Nauzubillah. Baik, yang ketiga, tuan-tuan, kesungguhan dan kesanggupan. Sungguh satu, sanggup satu. Kadang kita mengakui tapi kita mengingkari. Saya orang Islam tapi tak beramal. Saya mengakui tapi mengingkari. Sayang-sayang buah kepayang. Ya. Kesungguhan dan kesanggupan untuk berkorban pada bila-bila masa dan di mana-mana saja. Tuan-tuan, cakap memang senang, nak buat memang berat. Tapi kalau kita tak buat, siapa nak buat? Kalau tak di sini, di mana lagi? Ya, rugi kita, na'udzubillah min zalik. Baik. Pertama, kita menghidupkan ruh Islam itu kerja tu. Tuan-tuan, kita bukan fanatik tapi kita Islamik. Fanatik dia semangat je tapi dia tak buat. Islamik mana Islam dia islamisasi, mana dia bergerak. Itu saya nak mengajak dari saya tu. Islam dia berjalan, bukan Islam hanya sebutan, bukan Islam hanya iklan. Na'udzubillah. Macam contoh Mus'ab bin Umair, seorang pemuda, tuan-tuan, dia memang cantik dan lawa, suara macam Nabi Daud, muka macam Nabi Yusuf. Memang cantik, bukan takat orang perempuan gila dia, orang lelaki pun gila dia. Sebab dia kaum Quraisy, kelas pertama. Mus'ab bin Umair. Dia umur dalam catatan kitab tu, dia umur dalam 21-22. Bila dengar kuliah Rasulullah, dia masuk Islam. Dia kena pukul, dia kena karantin, dia kena tinggalkan keluarga semua sampai habis lincin-lincin, disebut ghuraba, orang yang dagang. Tuan-tuan, dialah nakik yang pertama yang Rasulullah didik selama 13 tahun di rumah Arkam, didik, cetak dia baca Al-Quran. Maka hentak yang pertama pergi ke Madinah. Orang Madinah tengok-tengok muka dia, ya Allah subhanallah, inikah anak didik Rasulullah? Nampak muka, watak, wajah, karakter, amalan, perbuatan, kewarakan ke Allahu Akbar. Subhanallah, tengok budak-budak yang hafiz Quran, tok-tok warak, tengok muka dia jernih, senang hati, ya Allah. Senang kita tengok, tuan-tuan. Tengok dia pun kita senang. Tapi bila matinya dia cerita peristiwa Bukit Uhud, perang Uhud, tuan-tuan, Rasulullah menangis. Dia ni angkatkan di atas, buka di bawah. Tutup di bawah, terbuka di atas. Nabi kata tutup di atas, di bawah kita buat daun-daun, rumput-rumput. Maka dikebumikan dengan pakaian itu. Maka diturunkan, tuan-tuan, Rasulullah menitik air mata. Laju macam anak sungai. Lepas tu dia pusing belah kanan. Dia tunduk. Lepas tu dia pusing belah kiri, dia senyum. Sahabat-sahabat bertanya. Tu orang tengok kelaku dia. Dia kata, ya Rasulullah, kami tengok tadi rupa kamu, pasal apa kamu menitiskan air mata? Dia kata, aku terkenang balik Mus'ab bin Umair ni seorang pemuda yang kaya. Dia pakai serban jatuh tak ambil. Pakaian dia mahal, makan menu pagi lain, tengah hari, malam ni, sebab dia orang kaya. Dia menjadi gilaan anak-anak muda, baik lelaki baik perempuan.
tapi dia tinggalkan Islam kerana dia tinggalkan harta benda keluarganya kerana Islam. Dia menjadi gharabah, hidup mengaku siang dan malam, tidur dengan belentaikan lengan. Tapi aku kehilangan dia untuk hari ini. Aku menitiskan air mata, pembagiannya tak akan kembali. Yang pun sebelah kanan tu, aku nampak dia disambut oleh tangan-tangan bidadari, berebut-rebut nak pegang mayat dia, nak pegang jasad dia. Dan kamu senyum belakang itu sebab dia pemeligan dia, dia lari dalam syurga tu, nampak betih syurga, nampak bidadari tu. Aku sampai tersenyum, nampak betih-betih wanita bidadari yang cantik sedang mengejar Mus'ab bin Umair. Tu di antara yang kalau tapi di Mekah tuan-tuan, di Uhud tuan-tuan, ada 70 yang mati syuhada tu. Di antaranya lah Mus'ab bin Umair. Dan penghulunya Sayyidina Hamzah yang jadi penghulu yang mati syahid. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan naik atas bukit kecil sikit tuan-tuan, di antara bukit Uhud tuan-tuan, tuan-tuan perhati betul tanah di luar dengan tanah di dalam. Tanah di luar nampak masih merah macam darah lagi, yang masih ada lagi kalau bandingkan tanah di luar. Hebat tuan-tuan. Orang yang mati syahid sebenarnya tak akan mati di sisi Allah. Itu bezanya. Tapi kalau mati dalam parit mak rempit, memang insya-Allah. Na'udzubillah. Kita makan roti canai malam tu. Okey, sambung. Sambung sikit lagi. Mendalami ilmu duniawi dan ukhrawi. Duniawi dan ukhrawi ni akhirat. Ini nak bina jasi Al-Quran. Tuan-tuan, kita bukan sekadar di sini, bukan untuk di sini. Dunia bukan untuk dunia. Nak ulang. Dunia bukan untuk dunia. Dunia untuk akhirat. Dunia bukan untuk benda, tapi dunia untuk taqwa. Bukan dunia untuk manusia, tapi dunia untuk Allah Ta'ala. Jadi kena faham dia punya persepsi falsafah tu kena betul. Kita kahwin dapat apa anak-anak yang soleh, rumah tangga yang bahagia sebab taat pada Allah Ta'ala. Bukan harta yang dikumpul, tapi harta yang disumbangkan pada masyarakat. Harta tu berkat sampai akhirat. Kena pegang macam tu. Kalau tidak, tuan-tuan tak boleh buat kerja Islam. Saya yakin siapa pun tak boleh buat kerja Islam kalau dia tak buang al-wahnu. Apa al-wahnu? Cinta dunia. Apa cinta dunia? Panjang angan-angan, takut mati, tak ada masa, tak pernah cukup, tamak halubah, baki kedekut. Tu dia panggil al-wahnu, cinta dunia. Cerita bab mati tak mau dengar langsung. Cerita bab azab sesat tak mau langsung. Cerita bab masjid tak mau langsung. Tapi cerita nu saham, ni saham. Contoh. Na'udzubillah min zalim. Jadi kita minta berlindunglah. Baik, kita nak berhentilah. Membentuk peribadi membina. Membentuk peribadi muslim, mampan. Okey, yang pertama tuan-tuan, nak habis dah. Ya. Ini tengok kelemahan teoretik dalam amalan pendidikan kita. Pertama, kita terpisah agama dengan budaya. Kadang-kadang contohlah anak kita empat tuition, pergi tuition tu, mai puji ke, mai manakah, tapi tak sembahyang maghrib. Tak salah pergi tuition, tapi salah tak sembahyang. Tu contoh. Cikgu-cikgu kita buat macam mimpi koko tenang pula, gol masuk neraka, tapi tak sembahyang masuk neraka pada muka. Tu contoh. Saya teringat satu budak sekolah Irsyad 2-3 tahun lalu masa saya mengajar sekolah dengan pelayar kaji. Saya antara menguruskan pertandingan bola di